Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan meneruskan iaitu subtopik 5.2 iaitu faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Okey, kita tengok terdapat 7 faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Okey, korang kena ingat yang ni ada 7 iaitu yang pertama modal, kemahiran, lokasi sesuai, pemasaran, bantuan profesional, latihan dan stok. Jadi, saya akan huraikan satu persatu. Kita akan tengok dahulu faktor yang pertama iaitu modal. Pertama adalah modal. Apa itu modal? Modal merupakan satu permulaan bagi sesebuah perniagaan. Okey, modal perniagaan boleh merupakan wang tunai, alatan ataupun stok. Kita sentiasa ingat bahawa modal ini merupakan seperti wang tunai, tetapi sebenarnya salah. Modal perniagaan ni juga boleh berbentuk seperti alatan ataupun stok. Okay, usahawan perlu mempunyai modal yang mencukupi untuk membiayai perniagaan yang diceburinya. Kalau tak cukup, macam mana kita nak ni kan memulakan perniagaan? Okay, usahawan boleh mendapat sumber pembiayaan secara dalaman ataupun luaran, seperti mana yang kita telah belajar dalam bab 3. Okey. Ya, contohnya macam ni lah MARA, Toko Nasional. Okey. Yang kedua, aspek yang kedua adalah faktor yang kedua ialah kemahiran. Okey, usahawan perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan mempunyai kemahiran tertentu sebelum menceburkan diri dalam bidang tersebut. Okay. Usahawan ni perlu ada orang kata macam knowledge ataupun pengetahuan lah sebelum dia nak memulakan sesuatu perniagaan. Okey, antara kemahiran yang perlu dipelajari oleh usahawan seperti pengurusan kewangan, pemasaran produk dan penggunaan media sosial yang berkesan. Okey, kita tengok tadi kemahiran. Contohnya seperti pengurusan kewangan. Okay, contohlah usahawan tu dulu dia pernah menjadi cashier. So kat situ dia dah ada sedikit basic pengetahuan, basic knowledge tentang macam mana nak menguruskan kewangan. So kat situ adalah salah satu orang kata kelebihan bagi usahawan tersebut, boleh memperbaiki ataupun menambah baik pengurusan kewangan perniagaannya. Okey, kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat membolehkan usahawan memanfaatkan teknologi terkini, meluaskan rangkaian perniagaan, mengukuhkan kedudukan kewangan perniagaan serta memperluaskan perniagaan sehingga peringkat antarabangsa. Yang ni kemahiran ni, penggunaan teknologi ni sangatlah penting kerana kita hidup dalam zaman revolusi industri 4.0. Okey, yang di mana kita menggunakan rangkaian internet untuk dalam kehidupan seharian kita. So kat sini kemahiran penggunaan teknologi sangatlah penting untuk usahawan bagi memanfaatkan melebarkan perniagaan mereka ke peringkat antarabangsa. Walaupun usahawan tu berada di dalam negara tapi dia mampu melebarkan perniagaannya ke luar negara. Itulah aspek yang kedua. Kita tengok aspek yang ketiga iaitu lokasi yang sesuai. Okey, pemilihan lokasi yang sesuai ini merupakan salah satu faktor yang amat penting dalam memulakan perniagaan. Kenapa penting ya? Okey, perancangan lokasi perlu dititikberatkan untuk menentukan kos yang akan dikeluarkan dan menentukan sama ada lokasi yang dipilih berpotensi untuk meraih keuntungan. Lokasi yang dipilih juga berdasarkan jenis perniagaan yang akan dijalankan. Lokasi strategik dapat mencapai sasaran jualan yang tinggi. Okey, antara ciri-ciri lokasi yang sesuai, tengok situ ada 4 poin yang utama iaitu tempat yang mempunyai tumpuan ramai. Okey, kalau usahawan tu bina dia punya premis perniagaan tu dekat tempat yang kurang bertumpuan, jadi kat situ keuntungannya akan tidaklah seperti keuntungan di tempat tumpuan yang ramai. Okey, faham? Yang kedua, berhampiran dengan pelanggan dan pembekal. Yang ni penting lah. Sebab apa? Kalau usahawan tu buat perniagaan kat tengah-tengah hutan, siapa nak datang kan? Lepas tu pembekal pun susah nak cari mana kedainya. Okey, yang ketiga, terdapat kemudahan infrastruktur. Okey, yang ni pun penting juga ya. Sebab apa? Contohnya macam parking kereta. Pelanggan nak datang kan, nak letak mana dia punya kereta. Lepas tu adalah surau ke, tandas ke, kat situ
perlu ada kemudahan infrastruktur supaya pelanggan pun nak beli barang pun senang kan, tiba-tiba nak terkecil ke apa, senang lah kan nak bagi tandas ataupun nak pergi surau nak solat ke. Okey, yang keempat terakhir adalah mudah dikunjungi. Inilah saya kata tadi, pilihan lokasi yang strategik ni kita haruslah memikirkan pelanggan ni senang untuk mudah berkunjung ke kita punya premis. Kalau contohlah nak buat bengkel kereta, takkanlah nak buat kat tingkat 3, tingkat 4. Siapa nak buat ni kan? Begitulah ceritanya. Okey, seperti itu. Itu lokasi yang sesuai. Okey. Kita tengok pula faktor yang keempat, iaitu stok. Okey, stok ialah barang yang disimpan untuk dijual. Usahawan harus bijak menguruskan stok untuk mengelakkan modal terikat kepada stok. Stok yang mencukupi akan membantu kelancaran sesebuah perniagaan. Okey. Terdapat 2 jenis stok, iaitu kena ingat ni, stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan. Okey, saya akan terangkan apa itu stok bergerak pantas dahulu. Yang pertama, stok yang dapat dijual dengan cepat. Okey, contohnya macam barang makanan, barang keperluan harian dan sebagainya lah. Contoh ni macam ikan, sayur. Okey. Stok ini berisiko rendah. Sebab apa? Kerana kepantasan jualan dapat mengelakkan masalah stok luput, busuk ataupun usang. Okey. Stok bergerak pantas ni senang cerita macam kita tahu kan, macam ikan tak boleh simpan lama-lama kan, nanti busuk. Macam sayur juga, kalau simpan lama-lama nanti rosak. So ini adalah stok bergerak pantas. Senang kalau kita nak ingat. Okey, yang kedua contohnya macam stok. Yang kedua ialah stok bergerak perlahan. Okey, stok bergerak perlahan ni adalah merupakan stok yang mengambil masa lama untuk dijual. Contohnya perabot dan kereta mewah. Ada ke orang hari-hari beli perabot dengan kereta mewah? Tak ada kan. Kaya benar kalau orang beli perabot dan kereta mewah ni hari-hari. Okey, stok bergerak perlahan berisiko tinggi kerana stok mudah menjadi rosak atau ketinggalan zaman sekiranya disimpan lama. Okey. Faktor yang kelima, iaitu latihan. Okey, usahawan perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri keusahawanan untuk menjadi seorang usahawan yang berdaya maju dan berdaya saing. Okey, melalui kursus dan latihan, usahawan mampu untuk mengaplikasi ilmu yang dipelajari dalam perniagaan. Okey, kalau usahawan tu dia dah pergi kursus atau pelatihan, dia kenalah mengaplikasikan segala apa yang dia pelajarinya dalam untuk mencuburi perniagaan. Ya, penting sangat latihan ni. Okay, jenis-jenis latihan yang diperlukan oleh usahawan seperti pengurusan aliran tunai, perakaunan dan pengurusan kewangan, pengurusan stok dan inventory, pengurusan sumber manusia, macam mana dia nak agihkan pekerja dia, penjenamaan serta pemasaran berkesan. Jenis-jenis latihan yang diperlukan oleh usahawan seperti yang pertama, pengurusan aliran tunai. Yang kedua, perakaunan dan pengurusan kewangan. Macam mana dia nak latihan yang untuk management dia punya pengurusan kewangan. Yang ketiga, pengurusan stok dan inventory, iaitu pengurusan stok yang di mana dia perlu macam mengagihkan stok, macam mana dia nak agihkan stok, macam nak simpan stok tu macam mana. Dan yang keempat, pengurusan sumber manusia, macam mana dia nak agihkan tugasan kepada pekerja dia, dan penjemaan serta pemasaran berkesan lah untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Kenapa latihan atau kursus ini penting sangat kepada usahawan? Yang pertama, kita akan lihat memberi dorongan supaya usahawan dapat mengemukakan rancangan dan tindakan untuk memulakan suatu projek perniagaan dan perusahaan. Dia memberikan dorongan kepada usahawan untuk dia melakukan tindakan supaya dia teruskan memulakan projek dia atau perniagaan dan perusahaan sebagainya. Yang kedua, membuat perancangan jangka masa untuk mengembangkan perniagaan sedia ada. Bila dia dah ada pengetahuan, dia boleh membuat perancangan jangka masa panjang yang lebih efektif lah untuk mengembangkan perniagaan peringkat global. Begitu. Yang ketiga, memberi motivasi kepada usahawan ke arah mencapai matlamat dalam memajukan perniagaan. Latihan
bukan sekadar menerapkan memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan motivasi ya kepada usahawan untuk mereka ni mencapai matlamat untuk memajukan perniagaan mereka ke hadapan. Yang ketiga, yang keempat, menerapkan etika perniagaan yang progresif dan sikap positif dalam diri usahawan. Latihan ni juga dia menerapkan etika perniagaan yang progresif, yang berkesan dan menerapkan sikap positif, iaitu sikap macam tidak mudah berputus asa ya, untuk usahawan untuk meneruskan perniagaan dia, untuk dia capai matlamat dalam perniagaan mereka. Yang kelima, membolehkan usahawan mengikuti perkembangan teknologi terkini, memperbaiki mutu atau kualiti produk supaya mampu bersaing di pasaran terbuka. Seperti mana kita tahu, teknologi setiap hari ataupun setiap zaman berubah dan berubah. Maka dengan itu, usahawan perlu mengikuti perkembangan teknologi terkini, up to date, untuk memperbaiki mutu ataupun kualiti produk lah, supaya mampu bersaing di pasaran terbuka. Macam mana contohnya, macam mana dia pembukusan. Pembukusan ni lebih orang kata lebih berkesan ya, supaya dia dapat bersaing di pasaran terbuka. Pembukusannya efektif tu, macam lebih kedap udara, macam tu lah. Yang ke berapa ni? 6. Yang ke-6, penggunaan kemudahan teknologi terkini boleh meningkatkan produktiviti pengeluaran secara besar-besaran. Kemudahan teknologi terkini contohnya macam menuai padi. Kalau dulu, orang zaman dulu kan, kita kan teknologi kan kurang, jadi dia macam dia gunakan kerbau untuk untuk membajak ke ataupun untuk menuai padi. Sekarang ni kita ada mesin bajak, jentera, mesin semua tu untuk menuai padi. So dekat situ boleh meningkatkan produktiviti pengeluaran secara besar-besaran. Okay guys, kita beralih kepada faktor yang ke-6, iaitu pemasaran. Pemasaran tu ialah strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Pemasaran juga melibatkan urusan sebelum jualan seperti kajian. Sebelum kita nak buat pemasaran, kita kena buat kajian dahulu. Pembangunan produk, kualiti produk, penetapan harga. Ni penting ya, penghakikan produk, pembukusan, urusan selepas jualan dan sebagainya. Kenapa kita kena melakukan pemasaran ni? Tujuannya ialah membantu usahawan meningkatkan jualan produk serta memperoleh keuntungan yang tinggi. Contohnya pemasaran ni, dia dapat membantu usahawan meningkatkan jualan dia dan meraih keuntungan yang tinggi. Yang kedua, membantu usahawan melakukan penjenamaan semula sesuatu produk yang dapat memberikan satu imej baru kepada pengguna di pasaran. Pemasaran ini juga dia dapat membantu usahawan ni melakukanlah penjenamaan semula supaya produk tu dapat imej baru. Yang ketiga, membantu usahawan memperkenalkan produk sedia ada di satu pasaran yang baru. Pemasaran penting kerana dia dapat supaya pelanggan ataupun customer dia tahu produk ni wujud. So the usahawan ni juga dia boleh memperkenalkan produk dia untuk meraih keuntungan. Yang keempat, memastikan produk yang disediakan oleh usahawan akan sampai ke tangan pengguna. Pemasaran yang dilakukan supaya produk yang dihasilkan oleh usahawan tu sampai ke tangan pengguna. Usahawan perlu ada strategi pemasaran, iaitu perancangan untuk memasarkan produk secara berkesan. Terdapat 2 faktor penting dalam pelaksanaan strategi pemasaran itu. Kita tengok iaitu 2 faktor penting ni, iaitu sasaran pasaran. Usahawan perlu mengetahui tentang ciri-ciri dan kehendak kumpulan pengguna tertentu untuk memasarkan produk untuk perkhidmatan dengan berkesan. Guys, keyword sini adalah memasarkan kepada kumpulan pengguna tertentu. Kita usahawan tu perlu menyasarkan kepada kumpulan tertentu. Contoh macam budak-budak sekolah ke, kanak-kanak ke, guru-guru ke. Contohnya macam dia nak sasarkan
buku sekolah, takkan dia nak sasarkan kepada kepada pakcik-pakcik yang dah berusia 50 tahun kan. Begitulah ceritanya. Okay, campuran pemasaran. Kita dah belajar ni masa form 4, iaitu ada 4P, iaitu product, price, place and promotion. Okay, terdiri daripada produk, iaitu produk, tempat, place, harga, price dan promotion yang memainkan peranan penting dalam menjayakan satu perniagaan. Okay, 4P ni penting untuk memainkan, penting kerana dia dapat membantu usahawan untuk menjayakan perniagaannya. Usahawan perlu mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti, memilih tempat yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatan, menetapkan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dan menjalankan promosi dengan berkesan. Contohnya macam dia mengeluarkan produk seperti baju pakaian, contoh macam pakaian sekolah. Lepas tu dia memilih tempat yang sesuai untuk memasarkan produk. Takkan dia nak sasarkan dia punya produk tu ataupun membangunkan perniagaan mereka di tengah-tengah hutan. Siapa nak beli? Lepas tu menetapkan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna. Macam tadi kan, dia nak sasarkan pakaian sekolah kepada budak-budak sekolah kan. Takkan dia nak jual satu baju tu RM50. Siapa nak beli? Anak-anak datuk ke? Takkan. Jadi dia kena fikirlah macam mana nak letakkan harga. Ia memberikan kemudahan untuk pengguna untuk membelikan. Dan menjalankan promosi dengan berkesan. Menjalankan promosi berkesan ni macam melakukan promosi dengan media sosial ke ataupun sebagainya. Kita akan bincangkan 4P tadi. Yang pertama iaitu produk. Produk ini terdiri daripada barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Macam tadi saya cakap, produk contohnya macam pakaian sekolah ataupun buku. Tempat agihan. Strategi tempat dan saluran pengedaran untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Maksudnya tempat di mana kita nak jual produk kita kepada pengguna. Pengguna tu datang kedai ataupun kita punya premis perniagaan dan kita dapat mengagihkan kita punya barang kepada pengguna. Harga. Penetapan harga perlu mengambil kira semua kos yang terlibat seperti kos operasi, pengeluaran, pentadbiran, perbelanjaan, penyelidikan dan pembangunan, pemasaran, periklanan serta gaji pekerja. Penetapan harga ni penting. Sebab apa? Kalau kita nak letakkan satu harga tu, tak bolehlah mahal sangat, tak bolehlah murah sangat. Kita kena penetapan harga ni kita kena depends on kita punya semua kos yang terlibat lah. Contoh macam nak kos operasi tadi, nak bayar gaji pekerja kan, nak kita melakukan periklanan, kita punya penyelidikan bangunan dan sebagainya. Promotion, iaitu promosi merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk memberitahu dan memujuk pengguna. Guys, keyword dia untuk memujuk pengguna membeli produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan. Jadi promosi ni adalah untuk kita macam nak panggil, nak suruh mai pengguna tu datang beli kita punya produk. Untuk meraih promosi ni untuk kita lakukan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, faktor yang terakhir adalah bantuan profesional. Bantuan profesional merupakan sokongan berbentuk kewangan dan bukan kewangan yang diberikan oleh agensi-agensi kerajaan dan badan berkanun kepada usahawan. Bantuan kewangan yang diberikan kepada usahawan adalah dalam bentuk pinjaman modal dan subsidi. Ada dua, iaitu bentuk pinjaman modal dan subsidi. Subsidi ni kita belajar dulu, iaitu salah satu bentuk bantuan kerajaan yang diberikan oleh kerajaan kepada kita, kepada rakyat. Antara pihak yang beri bantuan kewangan kepada usahawan ialah macam mana yang kita belajar dalam bab 3. Yang pertama, Kementerian Pertanian dan Industri Tani, MOA, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, KKLW, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPD NKK, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, itu MOSTI. Kalau badan berkanun pula macam Badan Rakyat lah, MARA, SME Corporation Malaysia, SME Corp,
Okey, Bank Simpanan Nasional BSN, Perbadanan Jaminan Kredit Malaysia Berhad, CGC. Okey, selain daripada memberikan bantuan kewangan ya, bantuan profesional seperti bantuan khidmat, nasihat dan bimbingan juga disediakan kepada usahawan untuk memastikan mereka dapat memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta kemahiran keusahawanan dalam bidang perniagaan. Okey, kalau dah beri duit tapi tak ada ilmu, macam ni dia nak manage dia punya perniagaan kan. So bantuan profesional seperti bantuan khidmat dan rundingan ini juga disediakan kepada usahawan agar dia dapat mencapai matlamat perniagaannya dengan lancar. Okey, antara pihak yang beri bantuan khidmat, nasihat dan bimbingan kepada usahawan ialah, okey, yang pertama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia, lepas tu Institut Pembangunan Keusahawanan IPK di Universiti Utara Malaysia UUM, Perbadanan Pembangunan Bandar UDA, UDA, firma-firma swasta seperti firma konsultan dan firma guaman. Okey, setakat itu sahajalah saya punya subtopik 5.2 iaitu faktor-faktor penyumbang untuk memudahkan perniagaan. Kita akan tengok kepada akronim tajuk ini. Okey, kita tengoklah akronim untuk subtopik 5.2 iaitu 7 faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Okey, yang pertama latihan, yang kedua stok, yang ketiga modal, yang keempat pemasaran, yang kelima kemahiran, dan keenam bantuan profesional, dan yang ketujuh yang terakhir sekali adalah lokasi strategik. Okey, dia punya akronim adalah lupa untuk latihan, S sudah, M mata pelajaran, P perniagaan, K kalau, B banyak, iaitu bantuan profesional tadi banyak, lokasi strategik adalah lalai. So dia punya akronim adalah lupa sudah mata pelajaran perniagaan, kalau banyak lalai. Okey, saya ulang lagi sekali. Lupa untuk latihan, sudah untuk stok, mata pelajaran untuk modal, perniagaan untuk pemasaran, kalau kemahiran, banyak bantuan profesional, dan lalai untuk lokasi strategik. So lupa sudah mata pelajaran perniagaan, kalau banyak lalai. Okey, setakat itu sahaja saya punya pembentangan untuk tajuk 5.2. Apa yang buruk itu datang daripada saya, yang baik juga daripada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.